Okey, ini adalah topik yang bagi saya asas yang paling kita kena faham dahulu. Okey. Ini antara topik asas yang kita kena faham dulu. Okey, bagaimana Al-Quran boleh menyembuhkan. Okey. So yang ni kita kena faham. Kalaulah kita faham topik ni, topik pada malam ni, insya-Allah kita bacalah apa juga ayat, apa juga zikir, insya-Allah dia akan menjadi kesembuhan untuk diri kita. Okey. Okay, ini adalah bagi saya bagi topik ni topik ni biasanya dalam kursus-kursus asas yang dikendalikan oleh Rehab Hati, Quranic Healing, Islamic Healing, Islam Malaysia dan juga saya sendiri. Saya banyak menggunakan modul ini sebagai asas untuk pengenalan kepada pesakit. So ini adalah core dia, okay? Bagaimana Al-Quran itu boleh menyembuhkan. Okay? Okey, yang pertama sekali adalah niat. Okey, semua orang tahu setiap amalan kita adalah tergantung dengan niat. Innamal a'malu binniyat. So apa yang kita niatkan dalam setiap perkara ataupun ibadat kita. So kat sini juga saya nak memperbetulkan dulu kesilapan orang ramai. Okey, so kita kena faham apakah tujuan utama kita membaca ayat-ayat ruqyah. Okey, sebab ramai peserta-peserta khusus bila saya tanya nak baca ayat ruqyah ni untuk apa? Ada yang menjawab baca ayat ruqyah untuk sembuh, ada yang jawab baca ayat ruqyah untuk bakar jin, ada yang baca ayat-ayat Al-Quran untuk sembelih jin, ada yang baca untuk bunuh jin dan sebagainya, ada yang juga baca untuk azab jin, untuk bunuh jin dan sebagainya. So ini antara niat-niat yang bagi saya tak begitu tepat lah. Kita kena memperbetulkan dahulu niat kita, meluruskan dahulu tauhid dan niat kita dulu. Apakah tujuan utama kita membacakan ayat-ayat ruqyah ataupun kita membacakan ayat-ayat Al-Quran? Kat sini kita kena faham dulu. Okay, ini saya bagi jawapan lah. Kebanyakan peserta yang pernah ikut kursus saya dia dah ada jawapan. Okay, tujuan utama kita membacakan ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat Al-Quran adalah untuk menarik rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya repeat, tujuan utama kita membacakan ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat Al-Quran, zikir-zikir adalah untuk menarik rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So inilah tujuan utamanya. Okay, tujuan yang paling mustahak yang kita kena faham, kita membacakan ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat Al-Quran dan juga zikir-zikir harian kita adalah untuk menarik rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, barulah kita akan sembuh. Okay? Dengan rahmat Allah dan kasih sayang Allah akan terangkat segala penyakit kita, akan dikurniakan kesembuhan. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah, kita dapat menyelesaikan masalah-masalah kita. Terputus segala gangguan-gangguan jin saka. Dengan rahmat Allah dan kasih sayang Allah, maka hancur segala ikatan-ikatan sihir. So kat sini dulu kita kena memperbetulkan dahulu niat kita bila kita nak membacakan ayat-ayat ruqyah. Nak membaca ayat-ayat Al-Quran, surah Yasin, Al-Mulk, okay. Apa-apa surah Al-Baqarah, kita nak yang pertama sekali sebelum kita mulakan baca, kita niat dulu, ya Allah, aku nak baca ayat-ayat Al-Quran ini, kalamullah ini, kata-katamu ni, ya Allah, dengan niat untuk menarik rahmat dan kasih sayangmu, ya Allah. Dengan rahmat dan kasih sayangmu lah, ya Allah, akan terangkat segala penyakit yang aku hadapi, akan sembuh daripada gangguan sihir, gangguan saka, santau dan sebagainya. Ini yang kena perbetulkan dahulu. Okey. Okey, seterusnya. Kemudian yang keduanya adalah frekuensi. Frekuensi suara. Kita kena faham dahulu tentang bagaimana Al-Quran ini turun. Semua orang tahu Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun ke bumi, membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada baginda Rasulullah. Okay.
So maksudnya medium Al-Quran ini disampaikan adalah melalui pembacaan. Okey, Al-Quran dia tak turun dalam lembaran. Al-Quran dia tak ayat-ayat Al-Quran ini tak turun dalam satu naskah buku, tak. Tapi ayat-ayat Al-Quran ini diturunkan melalui suara yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah SAW. So kat sinilah kita kena faham, okey, mekanisme penyembuhan jarak jauh melalui gelombang frekuensi suara. Okey, pesakit membacakan ayat-ayat ruqyah dan didengar oleh perawat membacakan ayat-ayat ruqyah dan didengar oleh pesakit, maka gelombang bacaan daripada pesakit akan diterima daripada pembacaan perawat. Sini kita kena faham dulu. Okey. Kat sini juga kita kena faham, syaitan ni dia akan sentiasa mengganggu kita. Okey, mengganggu perawat terutamanya. Okey, daripada surah Al-Fussilat ayat 26 yang bermaksud, dan orang-orang kafir berkata, janganlah kamu mendengar Al-Quran ini dan tentanglah dia dengan nyanyian-nyanyian dan jeritan riuh rendah serta tepuk sorak supaya kamu berjaya mengganggu bacaan atau menenggelamkan suara pembacanya. Okey, dalam Al-Quran dah menjelaskan dah. Okey, bila kita membacakan ayat-ayat Al-Quran, memang orang-orang kafir ni dia akan tentang bacaan kita. Okey, sebab itulah berlakunya kadang-kadang rasukan, dan kebanyakan rasukan berlaku pesakit akan menjerit-jerit. Okey, dia akan menjerit-jerit, dia akan ketawa, dia akan mengilai-ngilai. Dan dia akan buat reaksi-reaksi bersilat, menari dan sebagainya. Tujuan dia adalah untuk mengganggu bacaan ataupun menenggelamkan suara pembaca dia. Okey. Kita rujuk pula dalil yang seterusnya daripada surah Al-Hajj ayat 72. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas nyata, engkau akan dapat melihat pada muka orang-orang kafir itu tanda marah dan benci. Hampir-hampir mereka hendak menerkam dan menyerang orang yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Katakanlah wahai Muhammad, jika demikian mahukah aku khabarkan kepada kamu yang lebih buruk daripada apa yang telah menyebabkan kemarahan kamu itu. Ialah neraka yang telah dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang kafir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. So Al-Quran juga telah menjelaskan bahawa bila kita membacakan ayat-ayat Al-Quran, akan orang kafir ni dia akan timbul rasa marah, rasa benci, seperti hendak menerkam dan menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat Al-Quran. So inilah yang selalu berlaku. Okay? Bila perawat membacakan ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat Al-Quran kepada pesakit, maka pesakit tadi dia akan bangun tentang nak menerkam, nak menyerang si perawat tadi. Sebab memang sifat orang kafir ni dia tak boleh dengar bacaan ayat-ayat ruqyah ni, tak boleh dengar bacaan ayat Al-Quran ni. So saya rasa pun juga ada dalam video di TikTok saya dan YouTube saya yang kes pesakit mengamuk dan juga menumbuk saya, menyerang saya dan sebagainya. Inilah yang berlaku. Okay. So kat sini kita ada package ayat-ayat ruqyah. So dalam amalan kita ruqyah seharian, kita pecahkan kepada beberapa bahagian lah. Ayat ruqyah mini itu yang paling asas sekali, iaitu Al-Fatihah, ayat kursi, 3 Qul, okay, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini adalah yang paling asas, paling basic sekali. Okay, merupakan ruqyah pendek lah. Okay, ayat ruqyah yang pendek untuk amalan kita seharian. Okay, amalan ruqyah yang lebih detail, lebih mantap sikit adalah seperti yang dalam slide tu, bacaan ayat-ayat ruqyah almost 20 ayat. Ataupun yang mana yang pernah ambil buku saya, buku handbook terapi ayat-ayat ruqyah pembenteng diri ni, dia ada, saya dah susun dah dengan 20 ayat-ayat ruqyah daripada surah Al-Fatihah sehinggalah kepada
surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Nas. Okay, dalam ni saya dah susun, cukup lengkap dah. Cuma tinggal order sahaja buku ni, beli dan amalkan sahaja. Manakala pakej yang lebih sempurna di mana kita menggabungkan ayat-ayat ruqyah mini dan juga ayat-ayat ruqyah sunnah bersama dengan amalan-amalan ulama, tambahan-tambahan daripada ulama dan juga praktis-praktik ruqyah, dan kemudian kita gabungkan pula lagi dengan herba-herba dan lain-lain, supaya satu pakej rawatan yang lengkap. Okey. So kat sini juga ada salah satu yang kita kena faham, okey. Ayat-ayat ruqyah ni bila kita bacakan kepada pesakit, dia ada satu gelombang tenaga, satu energi, okey, daripada pembacaan ayat-ayat ruqyah yang akan diserap oleh pesakit, di mana lantunan ayat-ayat suci ni, ayat Al-Quran ni, dia akan ada frekuensi, getaran-getaran terhadap sel-sel tubuh badan kita. So biasanya kat sini ada satu kajian daripada satu doktor ni, sel-sel kanser, sel-sel kanser hancur dengan frekuensi suara Al-Quran. Ini adalah satu kajian saintifik lah. Okay. Selain daripada itu juga, gambar yang di bawah tu juga adalah molekul air. Molekul air apabila dibacakan dengan ayat-ayat Al-Quran, molekul air tadi berubah bentuk daripada bentuk yang tak tentu hala kepada bentuk molekul air yang ada kristal, seperti kristal dan bercahaya. Ini ialah yang berlaku. So tujuan, so bila perawat membacakan kepada pesakit, so pesakit mendengar bacaan ayat ruqyah tadi akan merangsangkan, memberi rangsangan, memberi kekuatan, getaran daripada frekuensi suara tadi, diserap oleh tubuh badan melalui bendali-bendali air dan juga darah, yang akan memberi getaran-getaran kesembuhan terhadap pesakit. Okey. Okey, selain daripada itu juga perlulah kita baca ayat-ayat ruqyah tadi, ayat Al-Quran tadi dengan keyakinan dalam hati. So mana nak datang yakin ni? Nak datangkan yakin bahawa ayat Al-Quran ni menjadi rahmat, dengan rahmat menjadi penawar, perlulah adanya ilmu. Okey, dengan adanya ilmu ni lah baru akan datang keyakinan. Dia sama je sifat dia. Kalaulah kita ni ada taekwondo, ada taekwondo, kita nak masuk pertandingan. So macam mana kita nak yakin dengan skill taekwondo kita tu? Kita perlulah belajar dulu cara nak menumbuk, cara nak menendang, cara nak menepis dan sebagainya. So bila kita belajar, barulah kita ada ilmu. Dengan ada ilmu itulah baru akan datang keyakinan. Sama juga bagi perawat-perawat ataupun pesakit. Nak yakin dengan Al-Quran, nak yakin dengan mukjizat Al-Quran ni, perlulah ada ilmu. Kena belajar dahulu, teknik-teknik dia, kenapa jadi macam tu, kenapa jadi macam ni, bagaimana cara baca, apa semua tu, barulah akan menjadikan rangsangan untuk sembuh. Kita kena faham dahulu. Okey. Kemudian selain daripada bacaan tadi juga, barulah kita akan gandingkan pula bacaan-bacaan tadi bersama dengan teknik-teknik. Teknik-teknik asas dalam rawatan ruqyah ada 4. Okey, sentuhan, kita membacakan ayat-ayat ruqyah, ayat Al-Quran sambil menyentuh di tempat yang sakit, ataupun kita juga boleh sambil menyentuh ataupun kita mengusap-ngusap. Kita bacakan ayat kursi sambil mengusap di tempat yang sakit, ataupun juga kita baca sambil menepuk, menepuk-nepuk di bahagian sakit bahu, kita tepuk-tepuk, ataupun juga kita memicit, kita tekan kat mana kita sakit, kita picit jari-jari, urat-urat, kita menggabungkan teknik-teknik ini. Dan juga yang terakhir, kita meniupkan kepada pesakit. Selesai kita baca ayat ruqyah, kita tiup pada sakit. Mudah-mudahan
Allah dengan rahmat dan kasih sayang Allah tadi, Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat segala penyakit yang ada pada kita ataupun pada pesakit. Kalau perawat yang bacalah. Okey. So teknik-teknik ni, yang teknik-teknik ni saya tak kembangkanlah pada hari ni. Kita kena masuk kuliah lain nanti. Okey. So selain daripada tu juga, kita juga perlu kenal dengan musuh kita. Kita sekarang ni kita nak berperang, kita nak berperang dan nak lawan dengan iblis dan juga tentera-tenteranya syaitan, jin dan syaitan. So untuk kita berperang, kita perlu ada strategi. Kita perlu juga kenal siapa musuh kita. So dalam kitab karangan Ibnu Jauzi yang bertajuk Talbis Iblis, ini kitab yang betul-betul komprehensif, lengkap. Boleh cari je kitab ni, Talbis Iblis karangan Ibnu Jauzi. Dah ada banyak terjemahan-terjemahan di Malaysia yang akan menerangkan secara terperinci selok-belok tipu daya syaitan. Kadang-kadang kita nampak macam inilah yang selalu terjadi kepada kita, terpedaya dengan tipu daya. Berubat dengan Tok Bomoh mungkin sembuh. Pernah berlaku, berubat dengan Tok Bomoh juga sembuh, berubat dengan Bomoh orang asli juga sembuh, berubat dengan Tok Chang juga sembuh. Tapi bagaimana dengan akidah kita? Ini adalah semuanya tipu daya iblis tadi untuk memesongkan akidah kita dan menyesatkan kita. So kita kena faham dahulu. Okay? So samalah. Kalau kita sendiri pun misalnya orang nak main bola sekalipun, okay? Hari tu kita tengok Piala Dunia Brazil dan juga nak lawan contohnya dengan Portugal dan sebagainya. So mereka tak boleh nak serang ataupun sembrono gitu je menyerang. Mereka perlu menyusun strategi. Mereka perlu kenal siapa musuh mereka, siapa striker dia dan sebagainya. So kita juga macam tu. Kita kena kenal dengan tipu daya iblis ni dulu. Barulah kita boleh lawan daripada iblis tu. Okey. Yang seterusnya, kita juga perlu membangunkan perisai-perisai, benteng-benteng diri. Selain daripada tadi, kita perlu membangunkan benteng diri. Kita dah tadi nak berperang. Kita nak berperang pun kita perlulah ada benteng diri kita pula. So bagaimana kita nak bangunkan benteng diri kita? Itulah dengan benteng diri ni juga, dia bukanlah satu amalan sahaja memadai. Tak. Kebanyakannya apa yang saya nak boleh bagi tahu, apa juga amalan-amalan kita, itulah benteng diri. Kebanyakan daripada kita, mindset orang kita dia selalu tersilap. Bila sebut amalan benteng diri tu hanyalah khusus dengan satu-satu amalan tu sahaja. Kononnya kalau kata ayat kursi itulah semata-mata yang menjadi benteng diri, ataupun 3 khul itulah yang menjadi benteng diri. Dan kebanyakan daripada orang juga dia memang selalu PM saya, Ustaz Kamarul, Coach Kamarul, boleh tak ajar saya amalan benteng diri? So seperti biasa, kalau saya orang tanya amalan benteng diri, saya akan bagikan yang paling mudah dan paling power, iaitu Al-Mu'awwizat, iaitu kita membacakan 3 qul. Sebab ini adalah amalan Rasulullah. Siti Aisyah meriwayatkan bahawa apabila Rasulullah nak tidur, Rasulullah akan membacakan ayat Al-Mu'awwizat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian baginda Rasulullah akan meniupkan pada tapak tangan. Kemudian baginda akan mengusapkan ke seluruh badan. Itulah amalan benteng diri yang paling power sekali, yang paling ampuh sekali. Sebab apa? Sebab itu adalah amalan yang Rasulullah buat. Okay. So selain daripada itu, kita kena faham amalan benteng diri ni dia bukan hanya semata-mata satu tadi 3 qul saja. Wuduk juga menjadi amalan benteng diri kita. Sebab kita berwuduk, kita akan ada satu layer benteng lain. Kita bangun solat malam, solat tahajud, solat taubat, solat duha, kita telah menjadikan solat malam tadi juga sebagai salah satu benteng diri kita. Tadi maghrib kita pergi ke masjid, solat berjemaah. So dengan solat jemaah tu juga akan menjadi benteng diri kita. Kita bangun pagi esok, selepas subuh kita dah pergi kerja dekat office, kita buat lagi solat duha. Solat duha tu juga akan mendatangkan rahmat Allah. Rahmat Allah inilah yang akan menjadi benteng kepada diri kita. Kemudian kita bersedekah. Okay, kita pergi beli nasi lemak, harga nasi lemak RM4. Kita bayar RM5, kita sedekah lagi RM1 tu kepada
peniaga tu. Sedekah RM1 itulah yang akan menjadi benteng diri kita. Okey. Yang tadi kita cakap dah ayat muawizat ataupun Al-Quran. So kita baca. Tak kisahlah nak baca berapa banyak pun. Okey. Nak baca 1 ayat, nak baca 2 ayat, nak baca 1 muka surat, nak baca 1 juzung, semuanya akan menjadi amalan benteng diri kita kalau kita betul niat kita. Okey. Dan kita kena faham, saya juga jenis tak suka sangat kepada pengkhususan ayat. Ayat ni untuk sakit ni, ayat ni untuk sakit ni, ayat ni untuk sakit ni. Keseluruhan ayat Al-Quran itu adalah penawar. Keseluruhan Al-Quran itu adalah syifa. So kita boleh baca sahaja. Mana-mana ayat pun insya-Allah akan jadi penawar sebab niat kita dah betul. Niat kita tadi adalah Al-Quran sebagai untuk menarik rahmat. So tak kira lah ayat mana-mana pun. Kesemua ayat Al-Quran itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah. Maka dengan rahmat tu barulah kita sembuh. So selain pada kita baca ayat Al-Quran, cuma pengalaman-pengalaman guru, pengalaman-pengalaman tajribi daripada guru dan juga ulama, mereka menyusun ayat-ayat yang lebih khusus dengan pengalaman-pengalaman mereka dan juga amalan-amalan Rasulullah, ayat-ayat Al-Quran yang lebih khusus untuk rawatan dan kesembuhan. Itu sahaja. Tapi basically kita nak baca ayat mana-mana sahaja pun tak ada masalah. Cuma bila kita belajar dengan lebih lanjut, dengan lebih detail, kita akan dapat tahu bahawa ayat-ayat ruqyah ni kebanyakannya menceritakan tentang kekuasaan Allah, menceritakan tentang kebesaran Allah, menceritakan tentang kekuatan Allah, ceritakan tentang azab api neraka. So ayat-ayat ini merupakan satu amaran-amaran kepada jin-jin yang kafir dan kufur ni. Okay. So benteng-benteng lain pula seperti zikir-zikir harian, zikir al-maksurat, doa-doa yang kita baca nak hancurkan sihir, nak hancurkan saka dan sebagainya. Kita berpuasa. Amalan berpuasa ni antara satu amalan yang memang akan membantu kita untuk mengalahkan jin-jin dalam badan. Okay. So secara umumnya kita kena faham benteng gaib ni dia bukanlah satu amalan tunggal. Maksudnya amal satu saja kita dah jadi benteng, tak. Tapi dia adalah gabungan amalan-amalan kita seharian. Ada pagi kita buat wudu, kita solat malam, kita solat jemaah, solat duha, sedekah, baca Al-Quran, zikir, puasa, apa-apa lain, apa-apa juga amalan kita seharian, maka setiap satu perkara tadi dia akan menjadi satu benteng. Wudu satu benteng, satu lingkaran, solat malam satu lingkaran, solat duha satu lingkaran benteng, sedekah satu benteng. Maka setiap hari kita telah menjadikan berpuluh-puluh benteng gaib dalam tubuh badan kita. Barulah jin dan syaitan tadi dia tak akan tembus masuk ke dalam tubuh badan kita. Kita kena faham macam tu dulu. Ini tak, dia hanya baca ayat kursi satu je. Itu baru salah satu. Ayat kursi itu baru salah satu. Doa masuk yang kedua. Kita berwuduk masuk yang ketiga. Kita bersedekah masuk yang keempat. Kan dah ada 4 benteng diri. Barulah dia akan lebih tebal dan kuat. Okay. So kat sini kena faham ni dululah. Okay, kena faham ni dulu. Okay. So macam mana kita nak sembuh tadi, perlulah kita kena faham frekuensi suara tadi, bacaan ayat-ayat ruqyah tadi dengan bacaan tajwid yang betul, sebutan makhraj yang terbaik, maka itu merupakan sebagai ibaratnya sebagai salah satu pedang yang tajam. Frekuensi suara ni kita baca dengan alunan yang baik, tajwid yang baik, sebutan makhraj yang betul, merupakan salah satu, kita ibaratkan analogi sebagai pedang yang tajam. Okay. Niat keyakinan kita pula, dia akan dia akan beri kita fokus, fokus kepada rawatan. Kemudian teknik-teknik ampuh kita gandingkan. Tadi kita dah ada frekuensi suara, bacaan ayat ruqyah ibaratkan sebagai pedang yang tajam, tapi kita kena gabungkan pula dengan teknik-teknik cara nak bermain pedang. Ada pedang tajam tapi tak pandai nak libas, tak pandai nak tikam, tak jadi juga. So kena ada teknik-teknik bermain pedang misalnya. Okay. Selain daripada itu juga, selain daripada dah tahu teknik pedang, kita tadi nak pergi berlawan dengan harimau. Kenalah kita kenal dulu dia punya tabiat musuh kita tu. Kena kenal dulu macam mana tindak balas harimau ni. Dia nak terkam macam mana, kita nak elak macam mana. Kita kena
kenal dulu akan musuh kita. Kemudian yang last sekali, walaupun kita dah ada pedang yang tajam, kita dah belajar teknik-teknik nak bermain pedang, tapi tak dapat lari juga, kita perlu ada perisai-perisai, baju-baju perisai untuk menjaga kita lagi, supaya kalau berlawan dengan harimau tadi, cakaran-cakaran dia tadi masih lagi ditampung, okey, ditampung ataupun dihalang oleh perisai, baju perisai kita. So kesemua ni lah perlu digabungkan dan difahamkan dahulu. Barulah ayat-ayat Al-Quran tadi, ayat ruqyah tadi akan memberi impact ataupun kesan yang maksimum terhadap kesembuhan kita. Sebab itulah kita kena tengok kenapa kita ni dah hafal ayat kursi ni dah lama. Daripada kecil kita dah hafal ayat kursi. Tapi kalau kita baca ayat kursi, tak ada apa-apa pun berlaku. Relax je. Kalau kita berhadapan dengan orang histeria pun, kita baca ayat kursi pada dia, dia tengok, dia senyum je. Silat hari bulan dia ikut lagi baca ayat kursi tu. Tapi bila perawat yang datang, ustaz yang datang, perawat mu'alis yang datang, baru je baca Bismillah Al-Fatihah ataupun ayat kursi, kita dah lihat jin tadi dah menjerit-jerit kerasukan, sakit, dia menjerit panas dan sebagainya. Kenapa jadi berbeza? Sebenarnya ayat Al-Quran tu sama saja, cuma dari segi teknik dia baca, kefahaman dia baca, keyakinan dia baca, niat dia baca tu untuk apa, itulah yang membezakan antara perawat dan orang biasa baca. Dia bukan soal pahala ataupun tak dapat pahala. Kita baca ayat kursi tanpa niat untuk merawat juga akan dapat pahala. Tapi kalau kita baca ayat kursi dengan teknik bacaan, dengan tajwidnya yang betul, niat kita untuk menarik rahmat Allah dan juga kesembuhan, kita gabungkan pula dengan teknik-teknik sambil membaca ayat kursi, sambil menepuk, mengusap, memicit, memijat, teknik-teknik juga nanti tiba-tiba pesakit kerasukan bangun bersilat, apa yang kita nak buat macam mana, dan juga amalan zikir harian kita sebagai benteng, barulah kita membaca tadi memberi kesan ataupun impact yang paling maksimum terhadap pesakit. Inilah yang membezakan antara perawat dan orang biasa bila membacakan ayat-ayat ruqyah. Sebab tu kadang-kadang ada orang dia kata, Coach, saya dah beli buku Coach, mesti kena jumpa perawat lagi ke? Ya, memang kena jumpa sebab kalau kita baca sendiri ayat-ayat ruqyah, mungkin dari segi teknik kita, cara bacaan kita, niat kita, keyakinan kita tak cukup tepat, tak cukup bagus untuk mendatangkan rahmat dan juga kesembuhan. So tak dapat lari, kita perlukan bantuan-bantuan daripada perawat. Kena buat rawatan, jumpa dengan perawat, berubat dengan perawat, insya-Allah akan ada beza dia, kesan dia tu berbeza. Inilah yang kita kena faham dahulu. Okey. So ini tajuk saya, tajuk saya pada hari ini tentang bagaimana Al-Quran ini menyembuhkan. So ini adalah part yang bagi saya core, kita kena faham dahulu. Kalau kita sebagai pesakit, apatah lagi sebagai perawat, faham tentang mekanisme bagaimana Al-Quran ini menyembuhkan, insya-Allah kita bacalah apa pun ataupun kita berhadapanlah dengan kes yang macam mana pun, insya-Allah kita akan boleh hadapi situasi itu. Okey, alhamdulillah saya